Alhamdulillah. Dah lama saya tak buat IPO dah. Ada tak daripada KSP 5 malam ni? Ada. Ada. KSP 2 banyak kot. Okey, no hal. Kita mulakan apa yang kita dah trade dan apa yang kita akan trade akan datang. First kita akan mulakan dengan global index. Kita ada Dow Jones untuk lebih kurang kepada industrial, Nasdaq kepada teknologi, dan SPX saya tak berapa pasti sangat benda-benda ni. By right kita dah ada reversal daripada lower low yang lama dan price sekarang dah menghampiri resisten yang lama lah, lebih kurang bulan Ogos. Dan malam ni tak silap saya global half day, so kita tak boleh nak jangka sama ada dia ada continuation ataupun akan stagnan dekat resisten. Dan buat masa ni kita dah nampak ada dua staging ataupun dua higher low yang dah establish buat masa ni lah. Untuk Nasdaq, dia masih ranging dekat kawasan resisten yang agak rendah compare to Dow Jones. Mungkin disebabkan banyak company yang miss dia punya earning estimation. So buat masa ni dekat dalam bursa pun kita dapat tengok teknologi pun agak mengikut. Dan SPX pun lebih kurang yang sama. Dia ada breakout daripada consolidation after breakout pada awal November hari tu. Dan sekarang dia dekat resisten, either dia terus go to continuation ataupun dia akan stagnan balik dalam kawasan yang sama. By right, kebanyakan counter ataupun kebanyakan sektor index global dia dah ada breakdown trend line. Kebanyakan downtrend line saya gunakan weekly time frame untuk kurangkan noise yang berlaku lah, sebab kita akan dapat lihat lebih jelas kebanyakan yang based on closing price the following weeks dia tak dapat ada continuation ataupun follow through candle. And so kebanyakan dia bila kita tukar kepada time frame yang kecil, kita akan nampak banyak candle yang jatuh balik lah. Untuk FBM KLCI kita dalam time frame ataupun duration yang pendek daripada bulan Ogos sampai sekarang, structure itself kita dah ada lower low which is lowest from awal 2022, and then buat masa ni kita dah dapat nampak ada continuation untuk uptrend disebabkan kita dah tak ada low yang baru, and then kita dah dapat buat satu higher high yang baru. And for now dia ada sedikit correction ataupun reversal ataupun kita boleh assume sebagai profit taking, dan berkebetulan berdekatan dengan resisten lama ataupun structure lower high yang lama, sebab kita masih dalam downtrend punya mode. Tapi kita tak trade FBM KLCI, so kita gunakan ni sebagai guidance ataupun benchmark sahajalah. Dan kita berpindah kepada setiap sektor-sektor dalam bursa. Kita ada construction, kita ada teknologi, finance, industrial, plantation, macam-macam lagi. So tak semua counter dan tak semua sektor ada kenaikan. Cumanya kita akan fokus kepada counter yang dah ada uptrend phase ataupun fasa uptrend. So untuk yang ni saya akan sentuh secara lebih kurang ataupun secara biasa saja, sebab saya tak berapa tengok sangat dah construction ataupun apa-apa sektor-sektor. Cuma kita akan tengok counter mana yang terlibat dengan sektor ni yang dapat memberi kita pulangan yang naik pulangan yang bagus supaya kita dapat trade dengan tenang lagi. So, dalam construction pun sama, kita ada saya boleh consider sebagai double bottom formation bila dia dapat break resistance lama somewhere around this area. And for now dia ada breakout pada hari Khamis semalam, tak silap saya sekali dengan
masa kita punya PM ke-10 diumumkan lah. So market ambil berita ni dengan baik dan kita dapat buat breakout, and for today Jumaat kita dapat tengok ada correction ataupun profit taking berlaku. Dan teknologi pun sama, kita dapat tengok daripada longer time frame ataupun longer duration punya view, kita adalah dalam trend menurun ataupun downtrend. Setiap kenaikan yang berlaku tak dapat beat previous structure punya high. So that's why kita dapat lihat kita punya teknologi sektor dalam bursa agak tak kuat lah, sehinggalah dia dapat buat high yang baru. And for now sama juga, kebanyakan kalau kita refer kepada mana-mana sektor-sektor dalam bursa, kebanyakan dia ada chart yang sama macam ni lebih kurang. Finance pun sama, semuanya finance dalam uptrend mode daripada 2021 sampai ke sekarang. So finance adalah satu cakap heavyweight yang kuat dalam bursa sebab dia adalah bermarket cap yang besar sikit banding dengan yang lain. So dia ada breakout daripada triangle yang berlaku kat sini, and hari ini sama juga ada correction dan profit taking. Industrial product agak menarik buat mata saya disebabkan kalau kita perhalusi daripada jalan cerita dia yang lama, area 185 adalah kita previously adalah sebagai kita punya support, and for now kita dah berada di resistance. So dalam uptrend setup, kita nakkan candle yang dapat break resistance, kita tak nak setup yang menghampiri support sebab kita tak tahu support itu bertahan ataupun tak. So dalam keadaan sekarang kita ada continuation pada last week dan awal minggu ni, and as usual bila price mendekati resistance kita akan nampak ada profit taking berlaku. So kalau kita perhalusi lagi, mungkin kita akan nampak macam ascending triangle, something yang kita familiar lah. So buat masa ni kita jangan pedulikan sangat tentang chart pattern, kita lebihkan kepada candle punya reading and apa yang kita nak dalam trading ni. So buat masa ni kalau industrial product dapat bertahan tak break daripada mother candle yang dah ada sekarang, kita boleh expect akan ada continuation dalam masa terdekat ni lebih kurang. Plantation saya tak berapa study dah sebabkan dia dah agak downtrend buat masa ni, cumanya pergerakan dia dah tak berapa volatile. So ada counter yang mungkin ada kenaikan, mungkin ada penurunan, tapi saya tak berapa ada plantation punya counter dalam saya punya watch list buat masa ni. So bila benda ni tak ada dalam saya punya watch list, saya kurang study lah. By right, dia nampak ada tanda mungkin akan ada accumulation balik dekat somewhere around this area for say lebih kurang sebulan lagi. Kita tak tahu sama ada dia ada breakout ataupun dia ada breakdown. So kita pun tak nak selagi mana dia tak dapat break mana-mana support ataupun resistance lah. Logistik, transportation saya tak nampak sangat dia punya perjalanan, tapi ada counter-counter transportation yang menarik untuk diberi perhatian. Dalam pada yang saya nampak ni, kebanyakan dia masih ranging dalam kawasan yang sama, support yang sama, support yang sama, support yang sama, and then dia masih kira dekat sideways dalam tempat yang sama lah. So yang jatuh ni adalah disebabkan tak silap saya lead truck yang adjusted harga, so dia tarik indeks logistik, indeks transportation ke bawah yang agak teruk lah. So dalam sesama counter-counter lain yang berkait dengan transportation pun tak banyak yang uptrend dah buat masa ni. Consumer sector bagi saya agak menarik.
agak menarik disebabkan dia dalam cubaan untuk naik dan ada few counter-counter consumer yang memang dah ready uptrend ataupun kita cakap dia dah memang trending untuk for another higher high. So kita mungkin boleh beri perhatian dalam counter-counter consumer. Telecommunication, kalau kita buka besar sikit punya time frame, dia adalah satu expanding wedges and buat masa ni area 599 sampai 603 adalah satu SBR lama. So kita memang expect akan ada rejection dekat kawasan sini until kita dapat tengok sedikit accumulation dan breakout ataupun accumulation dan breakdown. Distribution dan markdown lah. So kita tak tahu dia nak ke mana. Buat masa ni dalam time frame yang kecil, kita dapat tengok lebih kurang macam industrial product punya chart lebih kurang. Untuk healthcare, saya tak trade healthcare daripada awal tahun ni dah. Cuma saya just follow kawan-kawan saja yang apa yang mereka study. Dan buat masa ni disebabkan healthcare antara yang betul-betul heavy bearish punya sektor, apa yang berlaku dekat sini berkemungkinan dia akan sideways balik somewhere around di 1,500, 1,560 mata sampai ke 1,700 mata. Okay, so kita dah selesai bahagian panggil apa ni sektor dan indeks. So kita berpindahlah kepada apa yang kita nak buat sharing, lebih kepada market overview dan sektor counter-counter selection. So saya ada few selection yang saya dah pilih dan memang kami trade actively dalam counter-counter ni. So ini antara counter yang memang saya trade dan memang aktif monitor. Ada SFP, LGMS, Sign, Fiamma, SDS, Hexstar, Hexin, Pitrans sebagai logistik, CSNIC, Jinhin, Greatech Teknologi, Microlink pun teknologi, teladan dalam properties, Jia saya tak apa ingat, RCE Cap dalam financial untuk yang syariah punya, Hextech yang baru syariah hari ni, and then HCK dalam satu setup yang memang saya punya favorite lah, cuma makan masa. So kita go through one by one semua sektor, semua counter-counter ni. Okay, dalam SFP Tax, dia adalah counter yang memang ready uptrend. Bila dia dah start break kita punya resistance lama masa IPO, and after that kita dapat tengok structure yang agak cantik. Setiap kenaikan dia akan ada higher low yang baru, akan ada reaccumulation balik dan akan ada reversal balik ke atas. So kita nak cari counter-counter yang macam ni untuk trade ataupun invest disebabkan kita berpeluang untuk dapat capital gain atas pergerakan harga. Kita tak nak trade counter yang tengah correction tanpa ada berhenti sehinggalah counter tu dapat buat reversal ke atas balik. So dalam setup SFP Tax ni saya assume game belum habis. Satu disebabkan teori untuk counter bergerak ke atas dia kena break resistance. So dengan berbakikan lebih kurang tak sampai RM1 punya balance untuk ke all time high, biasanya trader dan market maker akan cuba buat something supaya dia dapat beat previous punya high and membentuk higher high yang baru. So dalam SFP Tax kita ada higher low yang test balik previous punya resistance, and then dia dah accumulation balik dekat sini. Yang ni pun lebih kurang apa yang kita nampak dekat bawah sini, sebab kadang-kadang dia boleh kita gunakan teori T2, T3
The same can be seen on SFP dalam tempoh yang terdekat lebih kurang sebulan ke belakang ni. So setiap kejatuhan dia, kita dapat tengok structure dia masih intact, high low dia masih tinggi daripada yang lama. And semalam baru dapat break kita punya box accumulation ni. And hari ni pun kita boleh assume profit taking berlaku mungkin disebabkan hari Isnin kita cuti. So tak ramai trader yang berani carry forward risk lah. So kalau kata dalam trading plan, saya assume kalau kata 1730 dapat return ataupun price retrace tanpa heavy volume ataupun transaction, saya punya stop adalah somewhere around this area, lebih kurang 2.89%, translate to 5 bit dengan saya punya target lebih kurang ke RM2.25 based on apa yang dah berlaku daripada previous higher low to higher high. Saya carry forward ke atas dan saya dapat inilah lebih kurang 30%. Bila nak sampai, kita tak tahu. Cuma kita boleh trade dengan plan yang dah sedia ada dan yang dah clear. Kita risk 3% untuk profit 30%. Yang ni long term punya cerita. Kebanyakan masa saya lebih banyak kepada swing. So, saya tak berapa familiar dengan short term game. Counter kedua adalah LGMS. Pun sama macam SFP Tax. Counter dah ready uptrend. Why not kita try dekat counter-counter yang macam ni. So, bila dia dah start sama dalam apa yang Cikgu Wasdi, Cikgu Nas ajar kita, structure itself adalah asas kepada pergerakan. Kita dapat tengok balik dalam keadaan dia dalam tengah naik pun dia akan ada correction, dan dalam correction dia pun akan ada kenaikan balik, dan dalam kenaikan dia pun akan ada correction juga. So daripada sini kita dapat tengok yang LGMS dia tengah ranging dalam harga RM1.17 sehingga lebih kurang RM1.35. So, kalau kata ada yang berkenan, mungkin trading plan ni sesuai, boleh cuba. Kalau tak, gunakan apa-apa ilmu yang dah study daripada apa yang kita dah belajar untuk cari peluang dalam counter-counter yang macam ni. So dalam LGMS, saya punya expectation risk saya agak rendah, mungkin disebabkan dia baru ada first candle reversal. So kita kena tunggu dalam 2-3 hari untuk tengok dekat mana yang dia membentuk high low yang baru. So in case kalau dia bridge RM1.16 ataupun RM1.17, kita akan assume yang semua kenaikan ni adalah formation untuk membuat lower high yang baru sehingga dia bridge RM1.17 membentuk structure lower low. Counter seterusnya adalah sign. Okay, sign kalau siapa-siapa yang tak familiar, kita kena buka time frame besar dan kita akan nampak, okay, semua kebanyakan counter uptrend dia start with markup first and then dia boleh ranging dan sideways dalam tempoh yang panjang sehinggalah kita dapat tengok dia break balik resistance lama dengan satu spread candle yang besar dengan transaksi yang tinggi mengatakan itu adalah breakout. So dekat situ baru kita boleh trade dengan lebih mudah. Cuma untuk yang familiar dengan sideways trend, sideways games, kebanyakan masa dia akan ada repeat balik perangai yang lama bawa ke depan. So bermaksud yang saya nak katakan tu adalah even dia dah breakout, dia masih boleh sideways dan ranging dan pecah structure juga. Cuma bila kita tengok ke belakang, kita akan nampak yang area sini lebih kurang sebagai RBS yang kita boleh cakap high low kena intact dan tak boleh pecah RM1.14. So dalam tempoh panjang yang kita nampak ni, kita boleh katakan selagi mana price tak jatuh RM1.14, kita boleh kata yang itu adalah high low. Walaupun structure itself kita nampak mungkin macam dah lower low. Tapi bila kita tengok yang panjang, yes, ini adalah high low dengan adanya candle reversal dekat sini. Dan at the end,
sampailah di puncak yang tertinggi pada minggu lepas lebih kurang RM3.35, baru ada reversal. Dan untuk weekly candle sebab hari ni Jumaat, kita dapat tengok yang dia dah jadi harami, bearish harami. Tak nampak lagi ada entry kalau gunakan time frame besar, melainkan kalau kita nak short term sahaja. So buat masa ni trading plan yang agak realistik adalah somewhere around candle semalam dengan stop yang agak tight bawah daripada non apa yang dah nampak ni, dan target adalah di sekitar previous high. Okey, untuk Fiamma saya rasa ramai trader yang kenal dan minat dengan Fiamma ni. So sama juga, even dia dah markup punya phase, kita akan nampak ada correction dan ada structure-structure yang kita dah familiar, sehinggalah markup berlaku balik and then ada correction balik. Dalam tempoh masa sekarang, RM1.14 adalah RBS yang kita expect counter ni tak boleh breach ataupun break. So any price yang closing bawah daripada structure ni, kita boleh assume dia tak ready untuk reverse ke atas lagi. Cuma buat masa ni disebabkan mungkin disebabkan quarter report dah keluar, saya pun tak pasti, yang menjadikan ada sedikit profit taking berlaku pagi tadi dan petang tadi. Dan kalau kata nak ambil peluang ataupun untuk short term, mungkin somewhere around RM1.17 dengan risiko di bawah structure itself, lebih kurang 3.5%. Dan target tak perlu jauh sebab yang kita nampak setiap kali ada kenaikan atas daripada RM1.27 akan ada rejection. So target adalah 9%. Counter seterusnya adalah SDS. Okey, untuk SDS macam mana counter yang uptrend pun kita kena buka juga panjang punya cerita, ataupun kita cakap longer view lah, supaya kita faham kenapa counter ni boleh masuk dalam selection. Antara reason yang saya nampak dan yang kita dah nampak setakat ni, dia ada rounding bottom, and then setiap kali breakout yang berlaku, dia akan dapat selesaikan terus dalam tempoh yang pendek. Tak pendek lah, tapi maksudnya biasanya dalam rounding cup kita akan nampak ada cup and handle. Cuma dalam keadaan ni, ini adalah cup without handle. So dia cup terus breakout. Untuk first breakout dia pada 2021, dalam tempoh lebih kurang sebulan dia dah reach dia punya TP, and then start from there dia punya correction berlaku dan start break structure. Kita tak dapat nak trade lagi waktu ni sebab kita mungkin tak berapa percaya, dan at the end dekat sini pun kita dapat tengok yang dia breach kita punya RBS. Tapi dalam cerita untuk SDS, setiap kali kenaikan dia akan dapat hit, dan kita akan dapat tengok yang depth untuk cup yang kedua daripada 245 sen sehingga 455 sen. If kita carry ke depan, pergerakan dia daripada 46 break resistance sehinggalah ke 665 berlaku. So dalam time frame yang kecil pun sama, kita nak cakap sama, boleh kata sama, kita akan nampak dia ada accumulation berlaku dekat sini, and then baru ada continuation pada 2 hari lepas. And tak silap saya, quarter report untuk SDS dah release tadi yang menunjukkan ada peningkatan. So Faiz ada tak dalam ni? Ada. Saya minta tolong Faiz kalau kata untuk selit sekejap untuk ceritakan tentang kenapa counter uptrend yang bagus dengan quarter report yang bagus yang perlu kita beri perhatian. Okay. Saya share screen. Boleh, tak ada masalah. Okay. Nampak skrin?
Okay. Macam saya akan hold midterm ke long term. Which is midterm ni daripada quarter ke quarter ataupun annual lah, tahun ke tahun. So contoh macam tadi SDS SDS. Kenapa dia boleh jadi uptrend ni? Dia disupport oleh quarter report. Daripada dia negatif, kemudian dia start to making profit ni, mula 600,000 pergi ke 4 juta, pergi ke 5 juta. So kita boleh tengok daripada 25 Februari ni, 25 Februari tahun ni, okay, dia belum start lagi uptrend. Daripada sini yang negatif ni, November, kemudian dia start pergi ke positif. Kat sini dia dah bergerak dulu sebelum quarter report. Dan bila the next earning tu, dia start naik lagi 27 Mei ni. Okay, biasa bila 2 kali quarter report positif, dia akan start a new uptrend. So dekat ni dan dekat sini. Okay. So dekat sini ni, bila dia dah tunjuk dia buat untung lagi sekali, dia akan start a new uptrend. Dan teruslah naik sampai the latest punya ni, sampai double dia punya profit daripada 4 juta kuartal lepas tiba-tiba naik sampai 8 juta. Tapi SDS ni sebelum ni saya trade kan. Kalau macam saya punya ni, saya punya portfolio saya ada pegang Powerroot. Okay. Ni yang saya punya EP. Okay. Powerroot ni kita boleh nampak masa dia downtrend di penghujung 2020, 2021 ni, kat sini quarter report dia negatif sampai 2022 ni. Kat sini kita boleh nanti kawan-kawan bolehlah tengok hubung kait quarter report dengan pergerakan saham. Okay. Kita tengok masa 2020 ni EPS dia menurun penghujung 2020. Dengan semakin menurun lah dia punya profit ni, 8 juta turun pergi 7 juta, turun pergi ke 1 juta. So masa 2021 ni dia akan jadi downtrend. Sebab apa? Dia punya untung dia tu menurun. Tapi bila permulaan tahun 2022, daripada 2 juta ni naik 5 juta. Ya, tengok ni quarter report 23 November 2021, kemudian Februari 2022. So kita tengok November 2021 kat sini. Kemudian yang ni yang the next quarter report tu. Dah 2 kali dia positif. 2 kali dia positif, dia akan start a new uptrend. Sebab disupport oleh fundamental. Kemudian Februari ni daripada 6 juta untung ni turun naik 12 juta dan dia dapat maintain lagi 15 juta. The latest bulan ni pun still dapat maintain lagi 15 juta. So masih lagi lah uptrend. Contoh yang latest yang breakout downtrend line, GregTech. Mana GregTech? Saya tak ada dalam watchlist lah. Okay, ada. Okay. Contoh GregTech ni, kenapa dia boleh jadi downtrend dekat sini? Okay. Tengok kan, start daripada November 2021 ataupun dekat sini lah yang double top ni kan. Okay, daripada Ogos 2021, apa jadi dekat dunia quarter report? GregTech. 2021 Ogos, 11 Ogos. Okay. Ini sebelum tu kenaikan GregTech memang uptrend. Setiap kali quarter kita expect dia positif. 17 juta, 18 juta, naik 23 juta, naik 31 juta, 46 juta. Tiba-tiba dekat sini dia dah uptrend. Tiba-tiba dekat sini the first quarter keuntungan dia kurang daripada quarter sebelum, which is 38 juta. Turun daripada 46 juta. Kemudian lagi satu kuartal pun negatif, 38 turun 28 juta. Okey, dekat 11 Ogos 2021, 1 November 2021, kat sini dah mula dia punya downtrend. So, kita boleh nampak dekat sini dah buat daripada November, Ogos ni,
ke November dah buat double top, dan selagi dia punya quarter report dia tu keuntungan, dia still buat untung, cuma untung itu makin sikit. So kita punya TA pun follow pergi jadi downtrend. Okay. Sampai bila dia start balik buat untung. So kat sini 28 juta, 27 ada maintain je dekat situ, jadi macam sideway. Okay, nampak lah dekat sini almost sideway. Dia maintain dia punya profit dia tu, tak naik-naik. Tiba-tiba latest punya quarter report daripada 25 juta double, bukan double lah, almost 60%. Ni lah daripada 25 juta pergi 40 kan, daripada EPS 2 pergi ke 3. Okay, then PA pun follow breakout dan trendline. Tapi ini belum menentukan lagi dia dah reversal ke belum. Kalau PA pun kita kalau nak confirm dia reversal, dia kena ada new higher low, kemudian dia break dia buat another higher high. So kalau dari segi FA, maksudnya the next quarter report dia kena buat lebih profit dia ni daripada 40 juta. Then dia akan start a new counter uptrend. Contoh lain Master. Okay. Master. Okay. Master ni walaupun almost double EPS daripada 7, daripada sebelum ni 4 juta, ni 334 kat sini ya. Dia macam tak banyak sangat beza kan, 4 juta, 3 juta, 3 juta. Jadi kat sini macam sideway Master. Sideway. Tiba-tiba sekarang ni sebelum keluar quarter report hari ni, kita dah nampak dah dia dah start breakout. So bila dia dah start breakout tu, walaupun quarter report tak keluar, saya masuk sebab apa? Sebab TA. Dan keluar quarter report, okay, almost lah double. So kita expect lah nanti hari Selasa nanti macam mana kan. Kalau nak tengok quarter report untuk support kita punya TA tu, biasanya saya akan tengok quarter report tu dia positif at least 2 kali ya. 2 kali positif tu maksudnya profit dia tu meningkat daripada quarter ke quarter. Dan biasanya akan start a new uptrend. Okay. Tu je, ada apa soalannya? Okey, terima kasih Faiz. Itu penerangan berkenaan quarter report correlation dengan technical analysis yang kita gunakan dalam bursa lah, sebab kita nak trade dengan tenang. So saya sambung sikit lagi saya punya listing ataupun counter yang dah saya shortlisted lah. So dalam Hexstar pun saya rasa kalau tengokkan dia punya quarter report berkemungkinan sama juga. And dalam technical untuk Hexstar kita dapat tengok perjalanan panjang dia selama daripada market crash sampai ke sekarang, dia masih sustain uptrend walaupun ada correction yang panjang. And a few thing yang kita kena consider bila cari counter uptrend, kita nak counter tu boleh break resistance dengan jayanya. Kita tak nak counter tu yang buat fake breakout. So this is the fake breakout yang mungkin akan makan diri ramai trader. And dalam structure itself, kita nampak yang area RM1.78 ataupun RM1.8 adalah SDR lama dalam uptrend phase yang berlaku, sehinggalah dia break dengan kuat dan jadi correction yang panjang lebih kurang 1 kuarter. Dan ada cubaan yang sama berlaku untuk cuba naikkan balik. Dan Hexstar dalam tempoh yang terdekat kita dapat tengok dia dah dapat break RM1.93 and sekarang harga bermain di atas kawasan yang baru, uncharted territory. Dan kita dapat tengok yang dekat sini kita nampak yang ada orang cakap apa, continuation candle atau formation dekat sini. Dan bila candle dah start tak dapat nak berjalan dengan kuat, kita boleh expect yang akan ada correction berlaku.
sehinggalah ada break candle bear yang lama yang validate pergerakan ataupun penurunan ni dah dihabiskan, dan kita boleh expect yang berkemungkinan dalam tempoh terdekat akan ada price revisit balik area validation untuk kita dapatkan best entry. So Hexstar dalam apa yang kita nampak, mungkin quarter report pun dah keluar dan price action akan tentukan perjalanan seterusnya. Dan next sama juga dengan Hexin, banyak counter yang sama juga, maksudnya sama tu kita boleh tengok bila dia dah jadi uptrend, kita macam mana pun structure itself penting juga untuk kita ambil peduli. Dan bila dia dah buat kenaikan yang agak parabolik, kita boleh expect akan ada correction yang agak ekstrim juga. So masa jatuh yang dekat sini, saya rasa dalam grup kecil kami berlaga lutut lah untuk cari possible entry yang best. So at the end, bila ada doji dekat support, ada few kawan-kawan yang dapat profit short term untuk counter ni. So dalam keadaan Hexin 615, kita boleh assume sebagai resistance yang agak kuat, disebabkan semalam ada sedikit profit taking dengan rejection yang agak tinggi berbanding sebelumnya. And kita boleh expect kalau price nak naik, at least candle itself kena duduk atas daripada harga 625 lah. Okay, kalau dia tak dapat break, kita kena cari kawasan yang low risk, somewhere around structure itself. And P-Trans pun sama. Any counter berkemungkinan kita boleh gunakan apa yang Pak Is share tadi tu, berkenaan quarter report itself, financial report itself dengan structure itself. So kalau kita tak familiar dengan quarter report, kita boleh gunakan structure. Dan first thing yang kita kena familiar adalah counter nak naik, dia kena break resistance, itu sahaja. Kalau counter nak turun, break support, kita duduk dalam, putus tangan. So dalam keadaan sekarang, kita dapat tengok yang somewhere around bulan Oktober ada continuation ataupun reaccumulation after markup, and after that dia jadi gap yang agak kuat. Dan masih sama, kita tak perlu kejar harga, kita hanya perlu tunggu price action yang agak selamat untuk cari entry. So dalam case ni, kita dapat tengok P-Trans dapat break downtrend line dalam fasa yang pendek, and then hari ni dia dah duduk dekat kawasan yang agak tinggi lah, maksudnya all time high punya area. Momentum should be there, cuma kita kena trade dengan agak berjaga-jaga disebabkan kita punya cut loss mungkin terlalu jauh, ataupun kita punya hati akan jadi lembut disebabkan kita tak nak cut loss. And another counter adalah CS Mix. Yang ni tak silap saya lebih kurang macam sign juga, yes. So any counter dia dah start break resistance, kita assume somewhere around 80 sen, dan dia dapat break dengan kuat, dan kita boleh agak trend baru dah bermula. So dalam time frame kecil, kita akan nampak dekat sini pun dah ada retest RBS, dekat sini pun ada reaccumulation after markup, and for sure after ramai orang beli, akan ada orang ambil profit. And kalau counter tu masih bagus ataupun masih ada player yang main ataupun control, kita boleh dapat tengok yang pergerakan tu takkan tamat terus lah. Kita boleh assume perjalanan uptrend dia tak akan mudah habis sehinggalah structure break, maksudnya price break daripada previous higher low yang ada dekat sini. So untuk CS ni, dalam case ni kita ada trading plan yang simple untuk short term, lebih kurang 2.7% sebagai risk dan 8.5% sebagai profit ataupun reward based on candle itself. And Chinhin pun sama. So bila kita cari counter uptrend, kita akan cari mana-mana counter yang dapat break resistance, and dalam masa yang terdekat ataupun yang dah nampak sekarang, 4 hari lepas dia ada satu bear candle,
and price hari ni close somewhere near the resistance lama, kalau tak ambil kira kan jarum yang lama ni lah. So in case kalau ada harga turun ke bawah, which kita anggap sebagai reversal, risiko yang set adalah somewhere around 3.18. If ada continuation, kita guna set up buy on breakout. And Greatech tadi Pak Is ada share, so sama juga. Short term kita nampak macam dah ada higher low, betul. Sebab ni kita ambil yang dekat sini saja. Cuma macam Pak Is cakap, at least dia perlu buat another higher low yang baru untuk orang cakap apa, bagi benda tu nampak macam nak jadi, supaya kita dapat satu fasa yang baru dan kita akan nampak at least kita boleh trade dengan mudah disebabkan kita dah masuk dekat tempat yang betul. And Microlin saya dah lepaskan dah, cuma by right saya tak nampak ada entry, cuma saya tunggu something yang berlaku continuation on this area lah, lebih kurang RM1.03 untuk next TP based on gun sahaja, sebab dia dah dalam harga yang tinggi ataupun harga all time high yang tak disentuh lagi sebelum ni. So just gunakan cara method yang mudah, menggunakan gun number sahaja untuk tentukan dekat mana support dan resistance. And teladan pun sama. So basically after if kita terlepas dalam kawasan ataupun masa first breakout yang continue tanpa henti, dia akan sampai satu masa dia akan ada relax dulu sehinggalah ada another breakout. Bila dia dapat break sideways ataupun box yang dah terbentuk di atas, and at the end menggunakan range yang sama, kita dapat tengok price bergerak dalam block ataupun dalam range yang lebih kurang macam ni. So buat masa ni kalau ada continuation, kita akan expect price mungkin boleh pergi sampai ke RM1.52. Asia pun lebih kurang. So, kebanyakan counter uptrend kita akan nampak benda ni. Dia boleh jadi dalam setahun, boleh jadi dalam 2 tahun. So dalam Asia, saya tak rasa game habis lagi. Cuma kita kena make sure yang kita dapat harga yang berbaloi dengan kita punya expectation yang realistik, supaya kita tak terkena pucuk yang tinggi dah, sebab kenaikan dia agak parabolik juga. Ataupun the best kita bagi dia buat satu sideways balik, mungkin dekat kawasan sini, mungkin 2-3 minggu, mungkin 2-3 bulan, dan kita akan nampak pergerakan candle itself yang lebih teratur kat sini, supaya kita dapat ambil peluang yang lebih berbaloi lah. And RCE cap, okay, RCE cap kita kena guna time frame besar, disebabkan dalam time frame kecil mungkin tak berapa nampak. Cuma kalau kita imbas balik tadi macam yang saya cakap, kebanyakan counter uptrend dia akan ada satu fasa yang dia sideways, and then dalam RCE cap pun dia sideways dalam tempoh lebih kurang setahun. So dalam case ni saya expect another breakout ataupun continuation yang akan berlaku dalam tempoh terdekat, jika tak ada candle yang close bawah daripada previous punya resistance. So dalam 1830 sebagai kita cakap psikologi RBS. So dalam hari pertama dia breakout dah ada retest, and hari ni kita dapat nampak yang dah ada validation yang mengatakan somewhere around 186 adalah satu tempat yang tak boleh turun balik untuk mengesahkan yang kata continuation berlaku. So RCE cap. And Hextech yang baru dapat syariah status pun sama juga. Kebanyakan counter kalau kita monitor
Kadang-kadang dia tak liquid, kadang-kadang dia tak ada langsung pergerakan. Tapi once dia dah start liquid dengan break resistant lama, dengan huge spread candle, kita mungkin terlupa ataupun terlepas pandang. Cumanya dalam Hextech sebelum dia syariah, kita dapat tengok dekat sini ada orang cakap apa, T4 punya formation, and bila dia dah start nak bergerak ke atas, dia akan sambung dan sama juga, dia takkan bergerak terus. Ini adalah satu formation yang cantik bagi saya. Dan bila dia dah retest tempat yang sama lebih kurang RM10.22, and hari ini dia dapat reverse balik, kita boleh expect somewhere around this area ataupun somewhere around this area sebagai TP point yang terdekat lah, sebab kita tak nampak pergerakan yang ke depan. Kita tak nampak, cuma kita boleh jangkakan kalau price dapat close above sini, kita boleh gunakan sebagai trailing stop. Dan dengan risiko somewhere around RM12.28 sebagai stop kita. And okay, yang ni kena guna weekly time frame pun sama. So basically counter-counter selection saya kebanyakan dia berkisar yang macam ni. So kalau kata dalam cerita HCK, kalau kata nak momentum, kita kena tunggu at least ada candle break RM2.21, dan kita akan expect benda yang dah berlaku dekat microlink akan jadi dekat HCK, lebih kurang macam ni. So dalam kes yang macam ni, dalam keadaan dia sideways, kita hanya boleh tunggu dan alert on price action. So once dah ada candle breakout daripada accumulation yang berlaku sekarang, baru kita boleh ambil action dengan risiko yang kita dah nampak mungkin bawah daripada RM2.10 adalah kita punya exit area, mengatakan kita mungkin terkena bull trap. Tapi kalau dia dah start break lebih kurang RM2.2, kita boleh start ambil action untuk ride the trend. Saya rasa sampai sini sahaja saya punya counter agak 2, 3, 4, 5, 6, 7, lebih kurang atas 10 counter. So kebanyakan counter-counter ni memang kami trade aktif dalam semua ni, ada yang swing. So kalau ada kawan-kawan yang masih tak berapa clear ataupun tak dapat nampak macam mana nak trade, boleh tanyalah. Kalau tak ada masalah, kalau tak ada apa, saya rasa tak ada soalan tanya kan. Okey, saya rasa dah macam tak ada apa-apa soalan daripada kawan-kawan semua. Saya rasa boleh kita sudahi malam ni dengan terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih.